Kata Abu Hurairah, kerana bahawasanya aku dengar Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, qasamtu salah baini wa baina abdi nisfain, fa nisfuha li wa nisfuha li abdi. Telah berfirman Allah, telah aku bahagi akan sembahyang itu, yakni bacaan di dalam Fatihah sembahyang itu, antara aku dan antara hamba aku sama setengah. Dalam Fatihah kita duk baca tiap-tiap kali sembahyang tu, dalam ayat Fatihah yang 7 ayat itu, dia bahagi dua. Ada ayat yang kita baca tu untuk Allah, ada ayat yang kita baca untuk kita. Nabi beritahu dalam satu hadis qudsi, Tuhan abang macam tu. Dalam surah Al-Fatihah tu begitu, dia kata. Maka Fatihah itu dinamakan dengan as-salah. Fatihah tu sendiri dipanggil as-salah kalau berdasarkan hadis tadi. Allah berfirman, qasamtu as-salah baini wa baina abdi nisfaini. Aku bahagikan as-salah. As-salah tu bukan maksud sembahyang, maksudnya Fatihah. Maknanya Al-Fatihah itu Allah sebut dengan nama as-salah. Maknanya apa? Pentingnya Fatihah dalam sembahyang ni sehinggakan Fatihah itu dipanggil sembahyang. Itu sebab tuan-tuan, kalau siapa duk teringin nak jadi imam mana-mana masjid, bila dia pi temu dura untuk jadi imam, nak buat satu, dia kena baca Fatihah. Pasal apa? Fatihah rukun qauli dalam sembahyang. Kalau Fatihah tak betul, sembahyang tak sah. Pentingnya Fatihah ni sampai macam tu. Kan dia nak ambil dhalin tu. Kan walad zalin. Dia duk main lagu tu, dia tak keluar, buat tu dia tak keluar. Punya duk kumpul tenaga ni. Kan power root minum sebelum sembahyang tu, ambil power daripada power root. Walad zalin, dia bocong tang tu. Macam ni boleh sembahyang. Kalau lidah dia keras macam tu boleh sembahyang, tapi tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Kalau di belakang dia ada orang yang sebut dot cantik, dia tak boleh. Dia disqualified. Orang lain kena naik. Dia naik juga, dia pun boleh dah kaki dia bagi dia jatuh. Jangan bagi dia naik pasal bacaan dia tu. Baik. So Fatihah itu dinamakan as-salah kerana ia rukun yang besar dalam sembahyang. Seolah-olahnya Fatihah itu adalah sembahyang. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa li 'abdi ma sa'ala. Bagi hamba aku apa yang dia minta. Dia minta apa dalam Fatihah, Tuhan kata aku dengar dan aku approve. Dalam hadis qudsi, Tuhan kata hamba aku baca dalam sembahyang dia, alhamdulillahi rabbil alamin. Fayaqulullah, bila kita sembahyang, kita takbir Allahu akbar, kita baca iftitah, lepas itu kita baca Fatihah. Bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Bila kita sebut aja yang tu dalam sembahyang, fayaqulullah, Tuhan respon, tuan-tuan. Tuhan respon. Tuhan kata apa? Hamidani abdi. Tuhan kata di depan malaikat dia. Tuhan kata hampa tengok, Tuhan kata dekat malaikat, hampa tengok, hamba-hamba aku puji aku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kita puji Allah, seluruh alam ni Allah punya. Bila kita sebut aja alhamdulillahi rabbil alamin, Allah terus respon di depan malaikat dia. Dia kata hampa tengok, dia kata hamba-hamba aku di atas dunia, hamidani abdi, hamba-hamba aku puji aku. Fayaqulu ar-rahmanir rahim. Bila kita atas dunia ni sebut alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, Tuhan yang maha pemarah, maha penyayang, Tuhan respon. Fayaqulullah, Tuhan kata asna alayya abdi, Tuhan kata hamba-hamba aku terus memuji aku. Tu tuan-tuan, semayang ni tak boleh tinggal. Pasal apa? Pasal kita semayang tu, kita puji Allah, Allah respon dekat kita. Kita puji Allah, Allah respon dekat kita. Sama macam kalau kita ada rezeki, kita sampai di Masjid Nabawi, kita bagi salam ke Nabi, Nabi jawab salam kita. Kita sampai di depan makam Nabi tu, kita kata Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi jawab salam kita. Kalau kita mengaji, kita reti benda ni tuan-tuan, kita duduk depan makam Nabi tu, kita sebut Assalamualaikum, air mata deras. Air mata dia sendiri, dia nanti mai deras turun. Pasal apa? Pasal kita tahu Nabi ucap salam kat kita. Alaikassalam ya Syamsuri. Nabi doa kita tuan-tuan. Demikian hal dalam sembahyang. Kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin depan malaikat, Tuhan kata, hampa tengok hamba aku puji aku.
Kita kata Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan kata, hampa tengok, mereka tak jemu puji aku. Tuhan kata, fayaqul maliki yaumiddin. Kita semayang ni, kita kata Allah, Raja yang memiliki hari kiamat. Fayaqul, Tuhan respon, majjadani abdi. Tuhan kata, tengok hamba-hamba aku membesarkan aku. Mereka terima aku sahaja Raja di hari akhirat esok. Wahaza li. Tuhan kata setakat tu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Setakat tu itu bahagian aku, Tuhan kata. Puji-pujian pada aku. Wa baini wa baina abdi, manakala bahagian dalam surah Al-Fatihah yang share antara Tuhan dengan hamba, share. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu share. Pasal apa? Kepada engkau kami sembah, itu hak Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami minta tolong, itu bahagian kita. Itu ayat sharing. Sharing, Tuhan kata. Wa akhiru surah li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Dan Tuhan kata dalam hadis qudsi ni, dan akhir surah Al-Fatihah itu ialah bahagian hamba aku minta pada aku. Bahagian ayat yang ujung tu bahagian mereka nak minta pada aku. Tuhan kata apa? Wali abdi ma sa'ala. Apa mereka minta, aku akan bagi. Apa mereka minta, aku akan bagi. Apa kita minta? Yaqul ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku ni jalan yang lurus. Itu kita minta, kita berhajat dengan Allah. Allah kata apa? Wali abdi ma sa'ala. Apa yang mereka minta, aku akan bagi macam yang mereka minta. Allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta dekat Allah, bagilah kepada kita jalan yang lurus, bukan jalan orang yang Tuhan marah, bukan jalan orang yang sesat. Kita minta benda tu. Tuhan kata, hampa semayang, hampa baca Fatihah, hampa minta, aku akan bagi apa yang hampa minta. Tuan-tuan, tahukah kita umur kita 50, 60, 70 malam ni, tahukah kita kata selama ni kita duduk semayang ni, tiap-tiap bacaan Fatihah kita Allah respon kepada bacaan itu. Besarnya ibadat semayang ni, besar ni sampai apa? Sampai every ayat tu Allah respon. Demikianlah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan hadis itu hadis sahih.